Okay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pihak penganjur mengalu-alukanlah kedatangan tuan-tuan dan puan ke seminar Akrab KSM tahun 2020. Jadi untuk seminar ni kita ada 3 slot yang akan diadakan dan ini adalah merupakan slot pertama. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada ilahi kita dapat berkumpul pada hari ini dalam alam maya lah untuk satu majlis ilmu. Dan kita amat bertuah bersama-sama kita pada hari ini ialah seorang personaliti yang tidak asing lagi. Saya rasa tuan-tuan dan puan semua pun mengenali beliau, iaitu Ustaz Fahrul Muhammad Joy, seorang pendakwah, penulis dan juga perunding latihan. Jadi untuk memperkenalkan diri Ustaz dengan lebih lanjut dan seterusnya meneruskan slot ini, saya mempersilakan Ustaz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi dihormati Puan Nazuha selaku moderator majlis ilmu pada pagi ini. Yang dihormati lagi semua peserta seminar rakan pemimpin perkhidmatan awam Akrab Kementerian Sumber Manusia. Seterusnya kepada sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakah ini kita diizinkan untuk hadir di dalam majlis ilmu, majlis yang sangat mulia dan sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan baginda lihat ada pelbagai majlis di dalam masjid itu. Ada orang yang sedang membaca Al-Quran, ada kumpulan yang sedang berdoa dan ada kumpulan yang sedang menghadiri majlis ilmu. Baginda akan memilih untuk duduk dan hadir di dalam majlis ilmu berbanding majlis-majlis yang lain. Ini menunjukkan dua perkara ya. Yang pertama, betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa humble-nya baginda. Sehingga kalau ada orang lain yang membaca Al-Quran, walaupun Al-Quran itu diturunkan kepada baginda, walaupun ada orang yang membaca hadis, walau hadis itu dituturkan oleh baginda, namun kalau ada orang lain yang membaca Al-Quran yang menyampaikan hadis, baginda akan duduk untuk mendengarnya. Inilah sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini membuktikan bahawa ilmu ini sangat penting. Justru Rasulullah memilih ilmu berbanding yang lain. Ilmu itu imam, manakala amal adalah makmumnya. Mudah-mudahan pagi ini di samping kita banyak pesawat pada hari Jumaat, kita mengikut sunnah yang besar, iaitu kita serius dan fokus dengan ilmu seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga fokus dan serius dengan ilmu. Pada pagi ini satu tajuk yang diamanahkan pada saya untuk berkongsi ialah bicara hati, WFH, work from heart, ataupun bekerja dari hati. Baik, saya ingin mulakan sesi ini dengan sebuah cerita dengan sebuah cerita, iaitu cerita yang dimuatkan dalam kitab-kitab hadis. Cuba kita tengok slide seterusnya. Yang pertama, apabila satu ketika seorang wanita Bani Israel, dia wanita Bani Israel ni dia adalah seorang pelacur. Dia lalu di sebuah padang pasir yang begitu panas dan kelihatan seekor anjing sedang kehausan. Apabila wanita Bani Israel ini minum dan dia kesian pada anjing itu, lalu dibuka kasutnya, dia cedok air itu dan dia beri minum kepada anjing itu. Kebaikan yang dibuat oleh wanita itu hanya sedikit saja. Hanya beberapa titis air dan tidak mengambil masa yang lama, mungkin kurang daripada 1 minit. Dan kebaikan itu dibuat kepada binatang yang mughallazah, iaitu seekor anjing. Tetapi sebaliknya Allah menilai besar. Sehingga perbuatan wanita itu menjadi sebab untuk dia mendapat hidayah
dan akhirnya dia bertukar menjadi seorang wanita solehah dan kemudian meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam syurga. Asbab kebaikan itu bermula daripada beberapa titis air yang diberikan kepada seekor anjing. Jadi ini menunjukkan bahawa yang dinilai pada satu amalan itu bukan soal besar atau kecilnya sahaja, tetapi yang lebih penting ialah apakah amalan itu dibuat dari hati ataupun from heart. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa lahir kita, zahir kita, tetapi yang Allah lihat ialah niat ataupun hati dan amalan kita. Walaupun wanita tadi seorang wanita yang asalnya hina, seorang pelacur, tetapi kebaikan yang sedikit itu dia buat menjadi besar kerana dia buat daripada hati. Sebab itu sebagai perbandingan kita dalam profession kita ini, kita berikan kebaikan kepada orang lain bukan sedikit, banyak, dan kita beri kebaikan kepada masyarakat, manusia. Manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini sebaik-baik dan sempurna kejadian berbanding anjing yang binatang mughalazah tadi. Dan kita mengambil masa yang lama bekerja, lebih daripada 8 jam sehari, dan kadang-kadang kita dah bekerja puluhan tahun ataupun belasan tahun dalam sebuah organisasi. Soalnya ialah apakah Allah sudah nilai amalan kita yang banyak, yang pada zahirnya lebih banyak, lebih baik daripada wanita Bani Israel tadi. Mungkin kalau kita laksanakan dari hati, insya-Allah. Tetapi sekiranya kita tidak laksanakan dari hati, segala menjadi habaan mansura saja, menjadi debu-debu yang berterbangan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menilai hati kita. Suatu amalan yang kecil boleh menjadi besar di sisi Allah kalau dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Satu amalan yang kelihatan besar, kelihatan gah di mata manusia, sebaliknya menjadi kecil, sedebu pun tidak ada nilai di sisi Allah sekiranya bukan dibuat kerana Allah ataupun bukan dibuat dari hati. Itu satu. Yang kedua, saya ingin ceritakan pengalaman kita. Kalau saya tanyakan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian yang ada di dalam ruang ini, kita pernah naik kapal terbang. Bila kita berada di atas kapal terbang, kita akan dilayan oleh para mugari atau para mugara, stewardess. Mereka memang dilatih untuk melayan kita dengan baik. Intonasi suara mereka sangat sesuai, senyum simetri, orang kata senyum memang jadi betul-betul, intonasi suara begitu lunak dan sedia menolong setiap masa. Itu para mugari di atas kapal terbang lah. Kita dilayan umpama raja. Tetapi para mugari yang sama, bila dia tarik troli ataupun beg troli itu, kita jumpa di bawah, masa keluar daripada lift aja, tadi atas kapal terbang dia punya senyum lah kita, kali ini dia tak senyum lagi dah. Kalau dia bertembung pula dekat tempat parking kereta, langsung dia tak pandang kita. Kenapa dia boleh senyum? Dia boleh mesra, dia boleh lunak suaranya apabila di atas kapal terbang. Kerana waktu di atas kapal terbang, semua itu dibuat atas nilai pekerjaan ataupun ada nilai komersial. Jadi bayar gaji untuk itu. Tetapi apabila dia tidak lagi bertugas di atas kapal terbang, dia jumpa kita yang tadi itu buat tak tahu saja sebab waktu itu tidak ada nilai komersial atas senyuman dia nak berikan. Subhanallah, ini menunjukkan bahawa kadang-kadang senyuman seorang pramugari menjadi terlalu mahal hingga pada suaminya sendiri. Jadi sebab itu kita lihat kadang-kadang ada orang yang baik dalam organisasi tetapi sebaliknya dalam keluarga. Ada orang yang baik pula dalam keluarga tetapi sebaliknya di dalam organisasi. Tetapi kalau senyuman itu lahir dari hati, iaitu senyuman yang lahir daripada iman yang ada nilai sedekah, kita akan dapat senyum sama ada di dalam kapal terbang boleh senyum, di bawah kapal terbang boleh senyum, dengan penumpang, dengan sahabat, dengan suami, dengan keluarga, dengan kawan-kawan kita boleh senyum kerana senyuman itu ialah senyuman yang genuine ataupun senyuman yang dari hati. Jadi mudah-mudahan kita bertugas
di mana saja sekarang ini, biar buatlah dari hati. Kita tidak menjadi orang yang mempunyai split personality ataupun personality yang berbeza, ya. Jadi kita jadi diri kita walau di mana saja, dan apabila kita senyum dari hati, itulah yang dikatakan sedekah ataupun ada nilai pahala. Kalau senyum tu hanya kerana tuntutan profession semata-mata, maka itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Jadi sekali lagi, senyum tu mesti from heart ataupun dari hati. Cerita yang ketiga, ya, saya ingin membawa cerita ini untuk membuka fikiran. Sebab dunia bukan saja dibina daripada atom dan molekul, kata ahli falsafah. Dunia dibentuk oleh cerita-cerita manusia. Cerita-cerita ini kalau difahami, insya-Allah dia lebih terkesan di hati kita. Jadi pertama cerita wanita Bani Israel pelacur tadi, yang kedua tentang para mugari tadi, yang ketiga ini saja dalam bentuk pemikiran. Ada dua orang lelaki di satu taman duduk sebelah menyebelah, berjiran ya. Pada pukul 10 waktu ini, ya, seorang sedang mencuci kereta, seorang lagi sedang solat duha, ya. Yang mencuci kereta di sebelah, yang solat duha tu di depan, di ruang tamunya dibuka pintu besar, ya. Jadi subhanallah, kalau kita lihat secara tersurat, yang sedang membasuh kereta itu sedang membuat amalan dunia. Betul? Dia masuk kereta amalan dunia lah. Yang solat duha tadi, subhanallah, ini adalah ibadah taqarrubi atau ibadah sunat yang mendapat kasih sayang Allah. Ini adalah amalan akhirat. Ya, solat duha amalan akhirat, manakala basuh kereta amalan dunia. Itulah pada surface atau pada permukaan yang kita lihat. Tetapi katalah di hati, ya, orang yang sedang membasuh kereta tu dikata apa? An-nazafah minal iman, kebersihan ni daripada iman. Saya nak basuh kereta ni supaya kereta ni nampak indah, Allah suka pada keindahan, dan daripada kereta ni insya-Allah yang dalam tip-top condition, dalam keadaan baik, saya akan bawa ke masjid atau surau ataupun tempat-tempat yang baik. Saya akan tumpangkan jiran saya kalau ada mereka ada keperluan dan sebagainya. Itu niat dia. Dia buat ataupun dia membersihkan kereta tu dengan niat untuk memberi khidmat kepada manusia kerana Allah. Itu niat dia. Manakala lelaki yang sebelah tadi yang solat duha tu, dia buka pintu besar supaya itu satu expose ataupun dia nak tunjukkan kepada orang lalu lalang yang dia tu alim, ya. Jadi dengan amalan itu dia nak menunjukkan bahawa dia nak penghargaan manusia, bukannya nak niat kerana nak takarrub dengan Allah. Maka kita lihat, ya, amalan dunia yang basuh kereta tadi sudah jadi akhirat, sudah ada nilai ibadah. Manakala yang solat duha tadi, yang nilai nampak akhirat tadi jadi dunia. Apa yang membezakannya? Soal hati. Ini yang penting apabila kita bincang soal hati. Kalau pagi tadi semua orang makan sarapan, ya, semua ambil sarapan tadi. Ada orang yang sarapan tu dia dapat kenyang alas perut. Tetapi ada orang yang makannya pada pagi ini, di samping kenyang alas perut, dia juga ada nilai pahala yang didapat. Kerana apa? Dia niatkan makan itu untuk dapat tenaga supaya dapat ibadah kepada Allah. Memang sedikit sama perbuatan tetapi impak berbeza bergantung kepada hati. Jadi ini penting untuk kita bincangkan. Segala-galanya mesti dari hati. Kerja kita kadang-kadang yang pertama kita kena kerja sepenuh hati. Orang Kelantan kata ngoti. Ngoti itu artinya sungguh-sungguh lah. Ini kata sepenuh hati. Itu yang dia kata dari hati. Tetapi ramai yang kerja separuh hati. Separuh hati je. Saya buat lebih-lebih kurang je bagai melepaskan batuk di tangga je. Ataupun ada golongan yang bekerja ambil hati. Ambil hati ni depan bos, depan orang yang nak menilai, kita tunjuklah. Kita orang kata istilah sekarang main sendiwara, depan tu okey nampak kerana ambil hati, belakang lain, ya. Ada juga yang lebih teruk daripada itu, bekerja dengan tak ada hati langsung. Tak ada hati langsung. Kerja tu rasa tak seronok, rasa tak suka, tapi heret jugalah badan ini untuk pergi ke tempat kerja, ya. Subhanallah, ingin saya tegaskan sebelum kita beralih kepada slide yang kedua, ya. Ingin saya tegaskan bahawa siapa yang tidak bahagia di tempat kerja, dia tidak akan bahagia dalam hidup.
Siapa yang tak bahagia di tempat kerja, dia takkan bahagia dalam hidup. Saya katakan, mula-mula saya agak skeptik ataupun saya kata boleh percaya ke kenyataan ini. Kenyataan ini diungkapkan oleh pakar manajemen. Siapa yang tak bahagia di tempat kerja, tak bahagia dalam hidup. Akhirnya selepas lebih kurang 20 tahun lebih berkecimpung dalam bidang latihan, lebih daripada 250 organisasi kerajaan dan swasta, saya cenderung untuk meyakini bahawa siapa yang tak bahagia di tempat kerja, tak bahagia dalam hidup. Kenapa? Kerana dari segi kuantiti masa, kita lebih banyak kita habiskan di tempat kerja berbanding kita habiskan dalam keluarga kita sendiri. Ya. Dalam seminggu contoh, kita lebih banyak tengok muka rakan sekerja kita, bos kita ataupun bawahan kita berbanding kita lihat ataupun menatap wajah suami dan isteri ataupun anak-anak kita sendiri. Bayangkan kalau di tempat kerja kita tak bahagia, tengok muka kawan tak seronok, tengok muka bos menyampah dan sebagainya, maka kita sudah tak bahagia kerana kuantiti masa kita lebih banyak di tempat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kualiti masa pun kebanyakannya di tempat kerja. Kualiti masa kita ketika kita segar bugar macam ni tengok orang kata kalau macam umpama bateri itu, kita punya bateri ni bar dia 4 bar lagi. Kita habiskan banyak di tempat kerja. Nanti bila senja-senja dah tinggal 1 bar je, lebih soalan dah letih dan sebagainya, baru kita balik ke rumah. Yang itulah masa kualiti yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi pada suami kita ataupun pada pasangan kita. Jadi ini menunjukkan bahawa tempat kerja memainkan peranan yang sangat penting. Dan saya ada terbaca satu kajian bahawa di antara wanita yang tinggi stres, tinggi kadar stresnya ialah wanita-wanita di Malaysia, dan penyumbang utama kepada stres wanita di tempat kerja ialah di tempat kerja, iaitu mereka terpaksa ataupun tertekan kerana nak memenuhi jangkaan deadline ataupun jangkaan kerja yang ditentukan oleh bos mereka. Jadi subhanallah, jadi kerja ni kalau kita nak barakah ada ketenangan, tetapi bila tak barakah di tempat kerja, insya-Allah penyumbang kepada tekanan atau kepada stres. Jadi ini penting kita bekerja dari hati ataupun sepenuh hati. Bila kita buat dari hati, subhanallah, artinya kita buat dengan cinta. Sebab tu dikatakan cintalah kerja kita, cintailah kerja kita. Insya-Allah kerja itu tidak akan membebankan kita. Kita seronok apabila pergi kerja. Sebab itu sekarang kita kena ada reframing balik, kita kena ubah mindset kita supaya kita dapat semua-semua bekerja dari hati. Baik, seterusnya kita tengok slide yang dia. Siapa pekerja yang baik? Tengok siapa yang pekerja yang baik? Apabila kita merujuk kepada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al-Qasas, inna khaira man ista'jarakal qawiyul amin. Pekerja yang baik itu, sesungguhnya pekerja yang baik itu dia ada dua. Yang pertama dia ada al-qawi, yang kedua dia ada al-amin. Ini bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita tukar kepada bahasa biasa, al-qawi ini kekuatan. Dalam management kita gunakan kompetensi. Manakala al-amin ialah amanah ataupun integrity. Jadi kalau kita nak jadi pekerja yang bekerja dari hati ataupun pekerja yang seronok dalam bekerja, dia suka dalam bekerja, cinta dengan kerja, dia mesti ada dua. Yang pertama dia ada competence. Dia mampu melaksanakan kerja itu dengan ilmu, dengan kepakaran dan maklumat yang tinggi. Al-Qawi ini boleh dikatakan juga high tech. High tech, tech ni apa? Tech ni adalah teknologi, kepakaran. Dia menguasai kerja dia. Al-Qawi. Manakala Al-Amin ini dia dikatakan high touch. High touch ni sentuhan kemanusiaan. Dia ada kasih sayang, dia ada nilai persaudaraan, mudah memaafkan, mudah minta maaf kalau dia bersalah. Yang high tech tadi, dia ada ilmu, ada kemahiran dan ada information. Jadi pekerja yang baik ialah pekerja yang ada integriti dan juga kompetensi. Dan inilah asas
kepada bekerja dari hati. Cuba kita tengok slide seterusnya ya. Saya tidak mahu menghuraikan ayat ini kerana dia berkaitan dengan satu asbabun nuzul yang berkaitan dengan Nabi Musa dan anak kepada Nabi Shu'aib. Jadi sekiranya nanti kalau perlu setengah jam nanti ke 11.30 nanti boleh tanyakan soalan ini, apa latar ayat ini. Tetapi saya tidak mahu memanjang sini sebab saya nak terus kepada rumusan daripada Al-Qawi dan Al-Amin. Cuba kita tengok ya. Keunggulan pekerja kalau kita tengok di dalam graf ini, dia ada 4 golongan pekerja. Kita ada kat mana? Ya, pekerja yang paksi menegak tu, ya, yang menegak tu paksi Y, ya, iaitu kelakuan, iaitu integrity, hablum minallah, high touch. Manakala paksi Y itu merujuk kepada pekerjaan. Tadi kelakuan yang baik, pekerjaan yang baik, integrity dan juga kompetensi. Tengok ya. Jadi kita hendak ya golongan pekerja berada di kuadran yang keempat. Kita tengok kuadran yang keempat itu integritinya tinggi, kompetensinya tinggi. Dia ada high tech dan ada high touch. Nilai kemanusiaannya tinggi, ya, kita tengok nilai pekerjaannya pun tinggi. Hablum minallahnya kukuh, hablum minan nasnya teguh. Ini yang kata baik. Kita nak berada di kuadran yang keempat. Baik. Tetapi kadang-kadang pekerja kita ya, tergolong pada golongan yang kedua. Tengok yang kedua tu macam mana. Yang kedua tu dia ada integriti, dia ada kejujuran tetapi tidak ada kemahiran, tak profesional dalam buat kerja. Jujur, tak tipu. Bagus ya, tetapi tak tahu nak buat kerja, tak ada kepakaran, ya, tak mampu dan sebagainya. Ini kata kita lembab ya, tapi jujur. Kita berada di kuadran yang kedua, tak boleh juga. Ataupun berada di kuadran yang ketiga. Cuba kita tengok yang ketiga tu. Yang ketiga, orang yang ada kepakaran, orang yang profesional, ada ilmu yang tinggi, ya, ada high tech, tetapi masalahnya dia tidak jujur. Dia tidak ada high touch. Ya, dia boleh kerja dengan baik tetapi mulut laser. Ya, kalau kerja bagus, ya, kalau kita tengok dia boleh deliver tetapi suka bergaduh. Duduk dengan komputer okey, duduk dengan orang bergaduh. Ini nombor 3 ni ya. Kalau ada golongan ketiga ini yang dikatakan pekerja haiwan berteknologi. Ya, tahu tak haiwan berteknologi? Ya, dia tak ada rasa kemanusiaan, tidak ada kasih sayang, dia hanya pada teknologi saja. Jadi kita tidak mahu berada di kuadran yang ketiga. Lebih-lebih lagi kalau kita berada di kuadran yang pertama. Nauzubillah ya. Kalau berada di kuadran yang pertama artinya kelakuan kita pun buruk, pekerjaan kita pun buruk. Hablum minallah rapuh, hablum minan nas pun ada masalah. Jadi kalau ramai orang berada di kuadran yang pertama, organisasi itu akan hancur lebur. Ya. Ya, ini yang kita kena jaga sungguh-sungguh ya. Jadi dari segi rasionya ya, kalau kita tengok kajian golongan yang keempat, dia ada 30% dalam organisasi. 30% dalam organisasi. Manakala golongan yang satu, yang paling buruk, the worst ni, ya, ini ada 10%. Ya, yang ada masalah ni 10%, ya, golongan yang pertama. Manakala golongan yang kedua dan ketiga jumlahnya adalah 60%. Ini dalam nature dia, kajian dia yang menunjukkan ya. Jadi di dalam organisasi 30% ini memang yang terbaik, memang betul. Mereka lah sebenarnya yang menggerakkan organisasi. Yang ini ada masalah 10%. Macam mana pun mesti ada golongan ini, ya. Yang jumlahnya 10%, tetapi cabaran kita ialah golongan kedua dan golongan ketiga. Dengar ya. Kita tak payah ambil masa banyak untuk fikirkan golongan yang pertama. Cabaran kita ialah bagaimana kita nak tackle golongan yang kedua dan ketiga. Golongan kedua, kita tengok ya, ada integriti tetapi tidak ada kompetensi atau kurang kompetensi. Maka kena hantar dia untuk dapat latihan,
kenalah hantar dia untuk ada ilmu kemahiran yang tinggi. Jadi dia dah kejujuran tapi tak ada kepakaran. Jadi hantar untuk ditambah kepakaran supaya dia bergerak daripada nombor 2 pergi ke nombor 3, pergi ke nombor 4. Yang nombor 3 ni pula, golongan nombor 3, tengok betul-betul, ya, dia dah ada kepakaran tapi ada masalah dari segi behavior. Dia ada masalah dari segi apa? Dari segi apa ni, kelakuan dia. Ya, ini punca white collar crime, blue collar crime di sini, ya. Orang yang pintar tapi tak benar. Jadi apa yang perlu kita lakukan pada golongan ketiga ini ialah kita hantar dia supaya dia melakukan ataupun dia melalui satu proses tazkiyatun nafs. Ya, maksudnya kita didik bukan kemahiran dia dia okey. Didik dia supaya dia menjadi orang yang sabar, orang yang redha, orang yang jujur, orang yang amanah dan sebagainya. Jadi supaya 60% ini dia menambah kepada 30% ini, dan insya-Allah apabila nombor 2 bergerak ke kanan iaitu pergi ke nombor 4 dan nombor 3 bergerak ke atas iaitu pergi ke nombor 4, barulah nombor 1 akan bergerak sama ada ke nombor 2 ataupun nombor 3. Jadi fokus kita di dalam organisasi bukan kepada golongan yang pertama ini. Habis masa dekat situ, tidak. Kita patut fokus kepada 60% tadi supaya dia bergerak kepada tempat yang sewajarnya. Hanya apabila nombor 2 bergerak, nombor 3 bergerak ke arah yang lebih baik, barulah nombor 1 akan pergi ke nombor 2 ataupun nombor 3, ataupun kalau dia tak tahan sangat, panas punggung, dia keluar daripada organisasi itu. Itu saja. Nah, jadi ini yang kita belajar daripada graf ini. Jadi keunggulan pekerja, kita mesti berada di kuadran yang keempat, itulah pekerja yang bekerja dari hati. Nombor 2, kita kata itu separuh hati. Nombor 3, ambil hati. Nombor 1, tak ada hati. Jadi kita nak pada golongan yang keempat, itu yang dikatakan ada integriti dan ada kompetensi. Ya, divine contract pun dia jaga, social contract pun dia jaga. Dengan Allah pun jaga, dengan manusia pun jaga, dengan pekerjaan pun dia insya-Allah dia jaga. Inilah yang dikatakan golongan al-qawi dan al-amin, dan ini tuntutan Islam. Saya tegaskan, ini bukan semata-mata kehendak organisasi. Ini bukan saja kehendak negara, tetapi ini adalah kehendak ataupun dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bekerja sampai ke peringkat golongan yang keempat, iaitu al-qawi dan al-amin. Al-Qasas ayat 26. Kalau kita tengok dalam surah Yusuf juga, iaitu hafizul alim, dia orang yang pandai menjaga, amanah menjaga, dan juga ilmu yang tinggi, kebakaran yang tinggi. Baik, kita pergi kepada slide seterusnya. Izinkan saya kembali kepada soal asas supaya kita dapat melihat pekerjaan ini, pekerjaan ini kepada di mana statusnya dalam Islam, kerja kita. Subhanallah, kita kembali kepada basic, back to basic, iaitu kepada tujuan hidup. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tujuan hidup manusia, reason for our existence, mission kita di dunia ialah auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya beribadah ini adalah kerja sepanjang hayat 24 jam sehari semalam. Artinya where, when, who, why, what, apa saja yang kita buat dengan siapa saja, bila saja, pagi, petang, sore saja, semua kena menjadi hamba Allah. Kalau kita faham ayat ini secara sebelayan panjang begitu saja, mungkin ada orang yang menyoalkan, ada orang yang akan mempersoalkan, kata kalau gitu macam mana kita nak cari makan, macam mana kita nak beriadah, macam mana kita nak buat perkara-perkara lain, asyik ibadah saja. Untuk kita menghuraikan perkara ini, ayat ini walaupun pendek, kita rujuklah pada ulama. Itu yang penting. Bila kita rujuk pada ulama, ulama mentafsirkan bahawa ibadah itu, kita tengok pada next, pembahagian ibadah itu kepada 3. Pembahagian ibadah itu terbagi pada 3. Yang dikatakan nak jadi hamba Allah 24 jam seluruh hayat itu terbagi pada 3. Yang pertama, dikata ibadah asas ataupun ta'abudi. Yang ini kita
ibadah yang pertama dan utama, iaitu kita mempelajari, memahami, ya, serta meyakini rukun iman yang 6. Itu adalah ibadah asas. Begitu juga kita mempelajari, meyakini serta mengamalkan rukun Islam yang 5. Yang ini adalah ibadah asas. Boleh faham ya? Rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman semua percaya, semua belief system. Tak ada action. Tetapi rukun iman itu mesti diterjemahkan kepada rukun Islam. Kamu percaya, kamu kena syahadah. Buktikan dengan ikrar. Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah syahadah. Kamu kena buktikan dengan solat. Kamu buktikan dengan puasa. Kamu kena buktikan dengan naik haji dan sebagainya. Ini iaitu rukun Islam. Rukun Islam dah ada action. Ya. Baik, yang kedua ialah ibadah taqarrubi. Taqarrubi ialah ibadah taqarrub. Taqarrub artinya akrab, dekat, dapat kasih sayang daripada Allah. Iaitu ibadah-ibadah jenisnya yang untuk menampung kekurangan dalam ibadah asas. Semayang 5 waktu, contohnya ialah ibadah asas, betul tak? Di rukun Islam. Tetapi mesti ada defect dalam semayang 5 waktu. Ditampung dengan apa? Sunat ba'diyah, sunat qabliyah, kemudian ada solat-solat sunat yang lain, solat duha, solat tahajud, solat taubat dan sebagainya, itu sunat. Ya, puasa bulan Ramadan itu ibadah asas. Tetapi mesti ada kekurangan dalam ibadah asas. Puasa tadi ditampung dengan apa? Puasa sunat, puasa 6, puasa Isnin Khamis, hari putih dan sebagainya, ya. Ini dia katakan ibadah sunat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Ini ibadah sunat. Manakala ini fokus kita. Manakala yang ketiga ialah amal soleh. Ini ibadah umum nama dia. Inilah termasuk profession kita ataupun pekerjaan kita. Sama ada kita bekerja di kerajaan, swasta, berniaga sendiri ke apa saja, semuanya masuk dalam amal soleh. Dan amal soleh inilah yang saya nak fokuskan. Ibadah asas, ibadah sunat selalunya memang sudah diterangkan ya oleh guru-guru kita di dalam di masjid atau di surau, ya, selalunya soal fardu ain ini. Tetapi apa yang saya nak fokuskan ialah ibadah umum. Ibadah umum. Dan ibadah umum yang saya nak fokuskan ialah, ya, pekerjaan kita sekarang, ya. Kita tengok kenapa ibadah umum ni penting, kerana 70% hingga 80% masa dan juga, ya, tenaga kita, ya, habis di dalam ibadah umum, iaitu ketika kita bekerja. Contoh, ya, kita bekerja, habis masa tenaga kita. Solat kita satu waktu, average orang solat 5 minit. Daripada takbiratul ihram sampailah beri salam yang kedua, 5 minit. Kalau 5 minit, artinya 5 waktu, 5 kali 5, 25 minit. Ada berbaki berapa jam lagi? Ada berbaki 23 jam 35 minit lagi. Dan kalau kita bekerja sekurang-kurangnya 8 jam. Jadi ini menunjukkan bahawa ibadah umum ni lah yang kita kena fokuskan, kerana kita nak jumpa dengan Allah bukan saja bawa pahala untuk dalam solat yang 25 minit, tetapi kita nak bawa jumpa Allah pahala kebaikan yang kita buat melalui kerja kita yang 8 jam. Kadang-kadang overtime sampai 10 jam itu rugi. Kalau kita hanya nak jadikan ibadah hanya dalam masa solat saja, tetapi dalam waktu kerja yang lebih banyak tenaga, lebih banyak masa kita korbankan, tak jadi ibadah. Ya, ini penting. Tetapi cuba tengok, ya, pada realitinya pentingnya ibadah umum ni kalau kita tengok, ya. Tetapi kadang-kadang kita tak sedar kerja kita sebagai satu ibadah. Tak sedar, ya. Kalau saya kata kerja dari hati ialah kerja yang kita jadikan ibadah. Ada orang kata, Ustaz, tajuk kerja sebagai ibadah ni dah common lah, dah selalu kita dengar. Tapi saya nak tegaskan, ya, tahu, ya, kerja sebagai satu ibadah berbeza dengan sedar kerja sebagai satu ibadah. Sekali lagi saya tegaskan, ya, tahu kerja sebagai satu ibadah berbeza dengan sedar kerja sebagai satu ibadah. Apa bezanya tahu dan sedar? Baik.
Tahu, saya tengok ya, tahu di sini, di akal, tapi sedar di hati. Tahu dengan fikiran, tetapi hati kita sedar ialah kita merasai. Jadi cuba tengok ya, manusia bertindak bukan atas apa dia fikir, tetapi manusia bertindak atas apa yang dia rasa. Sebab tu kalau kita tahu kerja sebagai ibadah saja, kita tidak akan memberi impak ataupun tidak ada kesan dalam perbuatan kita, dalam kerja kita. Tetapi hanya apabila kita sedar kerja sebagai satu ibadah, kita rasa kerja sebagai satu ibadah, barulah dia ada impak ataupun kesan dalam pekerjaan kita. Contoh, saya buat contoh ya. Kata ya, pada bulan puasa. Pada bulan puasa kita dah besar-besar macam ni, kita mandi waktu apa ni, tengah hari bulan Ramadan. Tiba-tiba masa kita mandi tu air masuk dalam mulut kita. Saya nak tanya ni, yang besar-besar dah, kita dah besar-besar, minum atau tidak? Takkan minum Lainlah waktu kecil dulu. Kumur-kumur 3 kali, yang keluar sekali 2 kali masuk. Itu masa kecil Tapi dah besar macam ni, walaupun CCTV tak ada, walaupun apa-apa tak ada, tetapi kita cakna ataupun kita serius dengan puasa kita. Masuk je air, walaupun tak ada siapa-siapa nampak, kita akan keluar sebab kita keluarkan kerana kita jaga puasa kita. Sebab itu puasa, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kalau ibadah itu untuk kamu, tetapi puasa untuk aku, kata Allah. Kenapa? Kerana orang berpuasa atau tidak berpuasa hanya Allah yang tahu. Dengan dia tu. Kalau kita solat, orang nampak kita rokok, orang nampak kita sujud. Kalau kita mengerjakan haji, nampak kita pakai ihram. Betul? Tetapi kalau kita puasa, tak ada nampak. Tak ada siapa nampak. Kalau kita minum belakang pun tak ada. Jadi puasa sebenarnya, dengar puasa sebenarnya adalah didikan untuk kita menjadi orang yang amanah ataupun orang yang integriti. Sekali lagi kalau saya selalu katakan what is integrity, apa dia integrity? Integrity is doing right when nobody is looking. Kita buat sesuatu yang benar walaupun tidak ada siapa yang melihat. Jadi inilah yang dilatih dalam masa kita berpuasa. Okey, betul. Orang Melayu jaga puasa bagus. Tetapi kenapa individu yang sama yang tidak minum setitis air apabila dia bekerja dalam organisasi di tempat-tempat kerjanya, dia curi tulang? Dia curi masa. Kenapa dia makan rasuah? Sebab apa? Kerana dia tidak sedar kerja itu satu ibadah berbanding dia sedar puasa itu satu ibadah. Dia sedar puasa itu satu ibadah. Tapi dia tak sedar kerja itu satu ibadah. Dia tak sedar bahawa Allah melihat dia sewaktu dia bekerja seperti mana juga Allah melihat sewaktu dia berpuasa. Saya nak tanya satu lagi soalan yang agak sensitif. Minta maaf orang Melayu dia makan babi takkan tergamak. Makan babi. Bukan saja makan babi tak tergamak, lalu tempat kedai yang macam dia jual babi, bau tu pun dia nak termuntah. Tetapi kenapa orang Melayu tak bencikan rasuah seperti mana dibencikan babi? Kenapa SPRM pernah buat kajian antara rasuah sukar, antara sebab rasuah sukar ditangani di Malaysia ialah rasuah hampir-hampir menjadi budaya. Budaya ni artinya dah common. Subhanallah. Malaysia pernah jatuh ke nombor 61 pada 2017 CPI. CPI ni Corruption Perception Index, CPI. Setiap tahun dibuat kajian. Antara 167 buah negara, yang paling tinggi rasuah yang paling tinggi integriti, yang kurang rasuah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang corot sekali yang ini paling banyak rasuah. Malaysia pernah jatuh ke nombor 61 pada 2017, tahun 2020 naik balik nombor 51. Tapi masih ketinggalan negara-negara yang tinggi nombor 1, New Zealand. Kita tengok. Sebab tu sekarang ni, orang kata New Zealand adalah negara Islam terbaik. Ada ciri-ciri itu. Negara-negara Scandinavian, kita tengok Holland, Switzerland, Finland, ataupun di Asia, Jepun, Korea, ataupun di Asia Tenggara, Singapura.
Kenapa kita orang Islam masih lagi rendah di segi kejujuran dalam di segi amanah, di segi integriti dan sebagainya? Sebab tadi saya kata, kembali kepada soal asas. Kita hanya sedar ibadah dalam kita berpuasa, tapi kita tidak sedar ketika kita melaksanakan kerja. Sedar itu di hati. Sebab tu orang yang bekerja dari hati, dia bekerja dengan penuh kesedaran, awareness, yang itu kerjanya dilihat dan dinilai oleh Allah. Ada nilai pahala di situ, ada nilai dosa di situ. Dengan kerja, dia boleh masuk ke syurga, dan dengan kerja juga dia boleh terjun ke neraka. Subhanallah. Sebab itu kita kena bila bercakap service from heart ataupun bekerja dari hati ini, inilah soal yang paling penting. Feeling of God in you, kita rasa Allah melihat. Sebab itu baru kita boleh bertindak. Manusia, sekali lagi saya tegaskan, dia tidak bertindak atas apa yang dia fikir, tetapi manusia bertindak atas apa yang dia rasa. Contoh, semua orang tahu as-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Satu kalimah tambahan dalam azan subuh. Betul? Semua orang tahu. Kalau ditanya, solat lebih baik daripada tidur. Semua orang tahu. Tapi mengikut kajian di Malaysia, 80% umat Islam tidak solat. Dan tentulah solat yang paling suka solat subuh. Kenapa? Kita hanya tahu solat subuh penting, lebih baik daripada tidur, tapi kita tak sedar, tak dari hati bahawa solat subuh tu lebih baik daripada tidur. Ini persoalannya. Jadi begitulah yang kita kata, supaya kita nampak sungguh-sungguh kita nak tempat kerja kita menjadi ladang pahala kita, kita nak jadikan tempat kerja kita sebagai sejadah ibadah kita. Artinya seperti mana kita dapat pahala dalam solat, begitu juga sepanjang kerja 8 jam kita dapat berpahala. Kita dapat pahala di situ, dapat keredaan Allah di situ. Subhanallah Sebab orang tahu nak dapat pahala melalui tasbih. Pegang tasbih, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita pegang tasbih. Tapi dalam realitinya, dalam ini kita lebih banyak pegang mouse daripada pegang tasbih. Kalau seorang driver lebih banyak pegang steering kereta daripada pegang tasbih. Kita lebih banyak lagi pegang kita punya pen untuk kita menulis daripada pegang tasbih. Jadi cabaran kita ialah bagaimana ketika kita pegang mouse, ketika kita pegang steering, kita pegang contoh kalau petani pegang cangkul, pegang apa yang lain-lain untuk jadi ibadah. Ini yang penting. Subhanallah. Sebab itu kita pun perlu bincangkan tentang yang kata ibadah umum. Baik, next kita tengok next Ibadah umum ini kita boleh jadikan ibadah dengan menempuh 2 syarat. Baik, kita tengok slide yang seterusnya Dua syarat bekerja dari hati. Dua syarat bekerja dari hati. Kalau kita nak bekerja dari hati, maafkan tak apa kita dengan bekerja dari hati kita apa saja yang kita buat boleh jadi ibadah kalau menempuh 2 I. 2 I yang besar ni. Ini penting. 2 I. I yang pertama ialah ikhlas. Kerana Allah. Yang ini tujuan. I yang kedua ialah ittiba. Ittiba ni cakap Arab artinya ittiba ni mengikut dengan bersungguh-sungguh. Follow sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Allah, yang ini Rasulullah. Kalau tadi tujuan, yang ini jalan. Jadi apa saja yang kita buat, kerja kita yang kita buat, mestilah tujuannya untuk mendapat keredaan Allah, iaitu ikhlas, dan jalannya, kaedahnya, sistemnya, SOP-nya mestilah ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 syarat paling asas. Tetapi 2 syarat ini dipecahkan menjadi 6 supaya lebih jelas.
Ya, tapi dua syarat inilah ya yang menjadi primer. Yang lain ni ya hanya pecahan saja. Ya, hanya breakdown saja daripada dua syarat ini. Pertama, niat yang betul. Tengok ya, niat yang betul. Yang kedua, aktiviti itu sah di sisi syariat, kerja itu sah di sisi syariat. Yang ketiga, pelaksanaannya baik, dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, dibuat dengan terbaik, optimum. Yang kelima, tidak meninggalkan ibadah yang asas. Dan yang keenam, natijah yang baik. Jadi, saya tak cukup masa untuk menerangkan 6 ni. Cuma saya nak fokus kepada soal yang sangat penting, iaitu niat. Supaya kita nampak niat dari hati tadi ya. Sebab niat ni soal hati. Sebab kita nak bekerja ya dari hati. Jadi bila kerja dari hati mesti kita soalkan tentang niat dahulu ya. Baik. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Ya boleh ya, saya tanya ni sajalah untuk tuan-tuan di rumah ke ataupun di pejabat ke memberi jawapan. Ya. Apa tujuan kita bekerja? Ni ya, apa tujuan kita bekerja? Tujuan ini kalau kita tengok dalam bahasa Arab kita kata qasad. Qasad ini sudah dimelayukan jadi maksud. Jadi bila saya tanya apa tujuan bekerja sama dengan apa maksud kita bekerja. Betul ya? Jadi apa niat kita bekerja? Okey. Selalunya saya akan dapat jawapan yang ini ya. Sebentar nanti Pertama kita apa niat kita bekerja. Kalau saya dah banyak bertanya ya kepada setiap warga kerja ketika ada face to face punya training, saya akan dapat 3 jawapan ni. Yang pertama, cari rezeki Ustaz. Ataupun cari makan. Sebab tu kita kata makan gaji. Kerja macam mana? Makan gaji. Okey, kan? Rezeki. Yang kedua, untuk berbakti kepada keluarga, membiayai keluarga, nanggung keluarga, betul? Subhanallah. Yang ketiga ada juga untuk berbakti, berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Ini pun ada juga. Ya. Inilah selalunya 3 ya. Okey, cuba tengok. Kita ada tak 3 niat itu? Ya, saya katakan untuk jadi ibadah kena ada niat yang betul, niat yang baik, ya. Baik, niat yang ketiga-tiga ni ada tak? Oh, okey, ada ya. Niat kita mencari rezeki, kemudian untuk sara keluarga, untuk masyarakat dan negara. Baik. Kalau ini semata-mata inilah niat kita dalam bekerja, nombor 1, nombor 2, nombor 3, saya nak tanya kan. Kalau kita tanya orang bukan Islam, kalau kita tanya orang bukan Islam atau belum Islam, ada tak niat yang ini? You bekerja kenapa? Kita tanya orang bukan Islam. Dia akan juga cakap, saya bekerja untuk cari rezeki. Untuk makan. Ya, yang you bekerja untuk apa? Untuk saudara keluarga. Dia juga ada begitu. Kalau kita tengok negara ya yang terkenal hebat dengan teknologi yang tinggi, ya, walaupun dibom di Hiroshima dan Nagasaki iaitu Jepun ya, kalau kita tengok ya, kerja tu mereka anggap agama. Semangat mereka bekerja, semangat Bushido dan semangat samurai. Samurai itu istilahnya artinya ialah to serve people. Mereka bekerja adalah untuk khidmat kepada masyarakat dan negara. Dan mereka sangat berbangga dengan kerja mereka. Sehingga kalau kita tanya orang Jepun, saya pernah juga ya, ke Jepun 2-3 bulan dulu ya, masa tahun 90-an ya. Kalau kita tanya awak daripada mana, dia tidak akan kata saya daripada tempat macam kita lah, saya daripada Ipoh, saya daripada Kuala Selangor. Tak, dia akan sebut nama company. Saya daripada Hitachi, saya daripada Toyota, saya daripada Honda dan sebagainya. Mereka akan sebut. Dan isteri-isteri orang Jepun merasa aib kalau suami mereka pulang awal daripada kerja. Ya. Kalau suami balik
Kemudian isteri akan kata, bang, kenapa balik awal sangat? Saya nampak orang sebelah belum balik lagi bang. Malu saya, abang balik awal pergi. Wah, begitulah. Kalau kat sini jangan ya. Abang kenapa tak balik-balik? Orang dah sebelah rumah dah balik. Begitulah. Ya. Jadi mereka terlalu bangga dengan kerja. Ya. Jadi kalaulah kerja kita hanya untuk cari rezeki, kerja kita hanya untuk keluarga, kerja kita hanya untuk masyarakat dan negara, ya, ini biasa. Tetapi kerja yang dari hati, ni yang kita dari hati ni, mesti di hati itu, ya, ada Allah. Ataupun consciousness of the Creator. Kita rasa adanya Allah. Caranya macam mana lah? Kita kena kaitkan niat kita kerana Allah. Jadi caranya ialah, ya, saya bekerja untuk mencari rezeki, tetapi bukan sembarang rezeki. Rezeki yang halalan dan thayyiban. Kerana halalan dan thayyiban ini adalah fardu selepas fardu-fardu yang lain kerana Allah. Kaitkan Allah. Jangan terhenti. Saya bekerja untuk cari makan, saya bekerja untuk cari rezeki. Full stop. Saya bekerja untuk cari rezeki, tapi bukan sembarang rezeki. Rezeki yang halal dan thayyiban, yang halal dan baik kerana Allah. Saya bekerja kerana keluarga. Untuk apa? Wajib. Wajib seorang suami, wajib itu dibuat berbala, ditinggalkan berdosa. Wajib ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bekerja untuk apa? Khidmat pada masyarakat. Kerana Rasulullah SAW menegaskan, khairun nas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain, kepada masyarakat dan negaranya. Dan hakikatnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang datang daripada Rasulullah adalah datang juga daripada Allah. Jadi waktu itu niat kita barulah kerana Allah, barulah yang dikatakan dari hati. Kalau rezeki di luar diri kita. Kalau keluarga di luar diri kita. Kalau masyarakat dan negara di luar diri kita. Tetapi kerana Allah, Allah itu di hati kita. Barulah kita kata bekerja dari hati. Ini daripada perspektif Islam. Ya, baik. Ini penting ya. Supaya kita semata-mata selepas ini bekerja bukan semata-mata untuk perkara-perkara yang lahiriah, tetapi kita bekerja dari dalam. Ya. Sementara sahabat saya membetulkan flip chart ini, ya, saya ingin meneruskan, ya, kita tengok macam mana ya kita bekerja dengan niat yang betul ini. Baik. Sikit ya. Baik. Sekarang cuba bayangkan ada dua individu. Cuba bayangkan ada dua orang individu. Individu A dan individu B. Individu A, bila ditanya, kenapa you bekerja? Dia jawab, saya bekerja untuk cari rezeki. Ustaz. Itu individu A kata. Ya. Manakala bila kita bertanya kepada individu B, mungkin dia dah dapat input daripada perkongsian kita. Dia bertanya, kenapa you bekerja? Individu B menjawab, saya bekerja untuk cari rezeki yang halal kerana yang halal itu dituntut oleh Allah. Jadi A bekerja tidak dikaitkan dengan Allah, tetapi B bekerja dikaitkan dengan Allah. Okey, sekarang saya nak tanya. A tak kaitkan dengan Allah, B kaitkan dengan Allah. Apa yang B dapat, A tak dapat? Bolehkah B kata, tolong naikkan gaji saya lah, sebab saya bekerja kerana Allah. A dia tak bekerja kerana Allah, saya bekerja kerana Allah. Jadi gaji saya perlu tinggi lagi daripada A. Oi, tolong naikkan saya pangkat kerana saya bekerja kerana Allah. A bekerja tak kerana Allah, jadi sepatutnya saya yang naik pangkat kerana saya bekerja kerana Allah. Oh, tidak boleh. Itu bukan alasan. Tetapi apa dia advantage? Ya, seorang yang bekerja yang dikaitkan dengan Allah dan seorang yang bekerja dengan tidak dikaitkan dengan Allah, apa bezanya? Okey, beza yang pertama, catat Beza yang pertama, apabila dikaitkan dengan Allah baru ada nilai pahala. Baru ada nilai ketaatan, ubudiyah kepada Allah. Kalau bekerja hanya cari rezeki, tak ada apa-apa.
Tapi kalau bekerja cari rezeki yang halal tayyiban kerana Allah, baru ada nilai pahala di situ. Ada nilai ibadah di situ. Sebab orang bukan Islam ataupun belum Islam pun dia bekerja bukan untuk cari rezeki juga. Okey. Di sini kalau kita lihat the beauty of Islam, keindahan Islam, sebab kita boleh laksanakan suatu perkara, kita akan dapat yang dikatakan 2 in 1. Ya, saya bila bercakap tentang Islam bukan saya nak memperlecehkan ataupun kita nak kata pada yang belum ataupun yang bukan Islam, tetapi ini sebagai comparison saja. Kalau ada yang mendengar bukan Islam, boleh padankan dengan keyakinan agama masing-masing, ya. Tetapi saya boleh bercakap daripada perspektif Islam. Jadi kalau kita bekerja dikaitkan dengan Allah, maka kita dapat 2 in 1. Yang pertama, kita kerja dapat laba. Laba ni untunglah, dapat gaji. Bila kita kaitkan dengan Allah, kita dapat pahala. Jadi buat satu dapat dua. Laba pun dapat, pahala pun dapat. Kita bekerja, ya. Gaji ataupun laba ini, ya, kita gunakan di dunia, betul tak? Dengan duit tadi kita bayar sewa rumah, bayar kereta, untuk beli pakaian, makanan anak-anak di dunia. Tetapi kita kaitkan dengan Allah, maka dia ada nilai akhirat, ada nilai pahala. Ya, akhirat adalah ultimate goal kita. Ya, dunia ni sementara, akhirat yang kekal abadi. Dan di akhirat, apa yang kita nak hidup dengan bermodalkan pahala ketaatan yang kita buat untuk menggamit datangnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apabila kita bekerja, kita berkhidmat kepada manusia. Tapi bila kita kaitkan dengan Allah, subhanallah, kita berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah indahnya, ya, ajaran Islam, kerana apabila kita buat satu perkara, kita akan dapat dua manfaat pada satu perkara yang kita lakukan. Ya, kita dapat laba, pada masa yang sama dikaitkan Allah jadi pahala. Ya, kita dapat manfaat di dunia dan kita dapat balasan ganjaran di hari akhirat. Kita dapat berbakti kepada berkhidmat kepada manusia, kita dapat berbakti kepada Allah. Cantik, indah. Jadi mulai sekarang tolong added value kepada niat kita. Ya, cuba kita tengok pada slide yang seterusnya. Ya, tolong added value kepada niat kita, ya, supaya kita nampak sungguh-sungguh, ya. Dan di sini kalau kita tengok pada slide ini, insya-Allah, ya, kita akan lihat, ya. Okey. Bagaimana 6 perkara tadi, ya, kita tengok 6 niat tadi, ya. Boleh kita bagikan, ya, minta maaf, ya, kepada dua cara, ya. Pertama, kita tengok tadi niat yang betul, niat perkara itu sah di sisi syariat, dilaksanakan dengan baik, dibuat dengan terbaik, tidak meninggalkan ibadah yang asas, dan juga yang dikatakan natijah ataupun kesan yang baik. Okay. Jadi ke-6 ini boleh kita masukkan kepada fasa-fasa dalam bekerja, iaitu sebelum kita bekerja, semasa kita bekerja, dan selepas kita bekerja. Ya. Cuba kita tengok bagaimana kita padankan dalam slide kita tengok, ya. Sebelum, waktu kita niat tu. Niat kita nak buat kerja tu, kita niat apa? Semasa kita lakukan kerja tu, kita kena pastikan aktiviti atau kerja tu sah di sisi syariat. Ya. Kalau niat baik, mesti pekerjaan tu baik juga. Tak boleh ada fahaman Robin Hood. Niat yang baik, memang niat nak bantu orang miskin. Tetapi kerja yang Robin Hood buat ialah, apa dia? Rompak harta orang kaya bagi orang miskin. Rompak tu perkara yang tak di sisi syariat. Ataupun ambil rasuah untuk bagi kepada fakir miskin, pun tak boleh. Ya, dalam Islam, niat tidak menghalalkan cara. Niat yang baik mesti dilaksanakan dengan aktiviti yang sah, dengan cara yang baik.
Kemudian pelaksanaannya baik. Saya sebutkan secara sepintas lalu. Pelaksanaannya baik ialah walaupun kerja kita dah baik, kita kerja bukan di tempat yang haram, bukan tempat judi, bukan tempat maksiat, bukan tempat arak, bukan tempat riba contoh. Dalam baik bagus kerja, tetapi dalam pelaksanaannya memang kerja kita di tempat yang baik, di kata-kata contoh di lembaga tabung haji, di pusat zakat sekalipun, tapi curi tulang, curi masa, contoh tak jujur, ya dan sebagainya. Itu mestinya walaupun aktiviti ataupun kerja tu baik tapi pelaksanaannya tak baik. Kan pernah jadi teguran bagaimana ramai warga kerja menggunakan waktu bekerja untuk shopping di bawah. Semua orang boleh nampak. Dia ada macam bangunan, saya pernah baca dalam, saya tak sebutlah, nanti tak terlalu detail. Secara umumnya ya, dia ada pejabat bekerja di atas, bawahnya shopping mall. Ya, boleh ambil tu waktu bekerja pergi shopping bawah tu. Artinya waktu itu walaupun kerja kita bukan di tempat arak, walaupun kerja kita bukan di tempat judi, tetapi pelaksanaannya tak baik dah. Tu. Yang ketiga, bekerja dari hati, artinya kita bekerja optimum, sebaik-baiknya. Subhanallah. Kita tak buat cincai. Ya, saya bawa cerita macam ni ya. Satu ketika saya baca satu kitab, dia seorang soleh, dia jadi tailor. Jadi tailor ni artinya jadi tukang baju tukang jahit baju. Jadi seorang pelanggan datang jumpa dia, kata nak jahit baju, warnanya baju macam ni, kainnya, teksturnya macam ni, fashionnya macam ni. Maka orang soleh ni pun jahitlah baju mengikut ukuran, ya, mengikut kehendak fashion yang dikehendaki oleh klien dia. Jadi dah selesai, dah siap baju tu. Hari yang pelanggan tu datang, dia bagilah baju tu. Dia bagi baju tu, pelanggan sangat puas hati. Tengok jahitannya cermat, fashionnya, cutting dia kemas dan sebagainya. Pergilah ke fitting room. Pakai, dah tengok gaya kiri kanan best ya. Tetapi bila nak buka balik, tengok ada satu lubang kecil pada ketiak. Satu lubang kecil pada ketiak, minta maaf saya sebut ya ketiak ketiak tu ada satu lubang kecil, koyak sikit ataupun tak terjahit sedikit. Akhirnya klien tu bagi tahu, saya reject lah baju ni. Walaupun dah okey dah sebagainya, tetapi ada lubang kecil di bawah ketiak. Orang soleh tadi bila dia tengok macam tu, dia terus menangis. Dia sedih. Bila orang tanya kenapa begitu sedih sekali, sedangkan dia boleh tampal je ataupun dia boleh baiki balik. Dia kata, aku bukan fikirkan yang itu. Aku fikirkan begini. Kalau manusia ni pun dia menolak kalau satu hasil kerja yang ada kecacatan sedikit pun dia tolak, apatah lagi Allah yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha tinggi, takkan dia nak menerima amalan kita yang kita lakukan secara sambil lewa ataupun secara saja-saja tak serius. Ni. Sebab tu kalau kita rasa kerja kita ni bukan saja dinilai untuk ditentukan KPI-nya oleh atasan kita, bukan saja ditentukan cara itu untuk kita dapat naik pangkat dan sebagainya, tetapi kerja kita ini satu ibadah yang nak dinilai oleh Allah. Dan waktu itu kita terkenang ataupun kita terbayang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah sayang seseorang yang apabila dia melakukan satu kerja, dia melaksanakan kerja itu dengan itqan. Itqan artinya secara optimum ataupun terbaik. Ini kan ITQAN, itqan. Itunya memperelokkan kerja. Artinya Allah sayang kalau kita solat dengan itqan. Jaga rukun kaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, rukun sujudnya, semua secah 7 anggota dalam sujud contoh. Allah suka kalau kita puasa dengan itqan, bukan saja jaga lapar dan dahaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi kita puasa panca indera
lidah kita daripada mengumpat, mata kita daripada melihat perkara yang haram, juga sampai ke peringkat hati kita tidak prasangka dan sebagainya. Ini puasa. Begitu juga ini dikatakan ya ibadah asas, begitu juga dalam kerja kita. Kerja kita juga kita jaga ya kerja yang optimum, maksudnya menepati SOP-nya, kemudian menepati deadline-nya, ada kualitinya, ada kuantitinya. Subhanallah. Maka waktu itu kerja itu juga kerja yang itqan, dan Allah sayang orang yang kerja laksana itqan, bukan saja orang yang solat dengan itqan, bukan saja orang yang puasa dengan itqan, Allah juga sayang orang yang bekerja dengan itqan ataupun optimum dalam kerjanya. Ini penting. Jadi artinya bekerja dengan kualiti dan produktiviti yang tinggi bukan tuntutan organisasi semata-mata, tetapi itu tuntutan daripada Allah dan Rasul. Ya. Contoh, kalau kita tengok waktu kita menyembelih binatang, selain daripada rukunnya putus 2 urat pernafasan permakanan, apa dia lagi? Mestilah pisau yang kita gunakan pisau yang tajam. Kenapa pisau tu tajam? Apa manfaatnya? Ada orang kata pisau tajam Ustaz, manfaatnya kepada ayam yang disembelih lah, ataupun lembu yang disembelih, ada kurang sakit. Mana faktor geseran dalam fizik, kalau kita tajam, geseran tu kurang, jadi cepat. Ya, betul. Subhanallah. Walaupun kita tak tahu, disembelih dengan pisau yang tajam kurang sakit sebab kita tak pernah jadi ayam ataupun lembu, tetapi saya nak tegaskan, dengar ya. Pensyariatan ataupun sunat pisau yang tajam ini manfaatnya kepada manusia yang lebih utama, bukan kepada binatang yang disembelih. Kenapa? Dengan pisau yang tajam, kita boleh sembelih better, lebih baik, safer, lebih selamat. Kerana pisau yang tajam di dapur lebih selamat daripada pisau yang tumpul. Itu 2. Yang ketiga, kita faster, maksudnya cepat. Kalau pisau yang tajam, kita perlu cepat je, tak ambil masa yang panjang. Input sikit, output tinggi. Rupanya pisau yang tajam ialah lambang produktiviti dan kualiti dalam melaksanakan tugasan. Artinya, pisau yang tajam bukan perlu saja kita siapkan waktu penyembelihan, tetapi dalam management, dalam leadership, dalam perancangan, dalam promosi, dalam strategi kerja kita, dalam SOP kerja kita, hendaklah kita sentiasa memikirkan input sedikit tetapi output yang tinggi, ratio antara keduanya, itu yang dikatakan productivity. Better, faster, cheaper, safer. Semua itu penting dalam Islam. Sebab tu cuba kita lihat apa dipesankan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia kata apa? Ya, kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Artinya kalau kita buat kerja baik sekalipun, tetapi tak well organized, tak ada sistematik, kita akan dikalahkan oleh kebatilan, tetapi dia sistematik, tersusun. Senang cakap beginilah, saya buat contoh supaya nampak. Orang Islam buat kerja yang betul, tapi kerja yang betul tak buat betul-betul, tak optimum, tak itqan. Kita buat kerja yang betul, tapi tak buat kerja betul, tak betul-betul. Orang bukan Islam, kadang-kadang dia buat kerja yang tak betul, tapi kerja yang tak betul dia buat betul-betul. Akhirnya kerja yang tak betul tapi dibuat dengan betul-betul, dapat mengatasi kerja yang betul tapi tak dibuat dengan betul-betul. Faham betul-betul tak ni? Supaya nampak bahawa apabila kita, contoh, saya buat contoh, apabila kita bekerja di pejabat kita, sama ada di human resource ataupun di bahagian sales atau di bahagian promosi ataupun di bahagian servis dan sebagainya, ataupun frontliner dan sebagainya, kita hendaklah benar-benar mematuhi SOP dengan mematuhi deadline-nya, kemudian dengan ilmu dan kemahiran yang tinggi. Subhanallah. Kerja kita dah betul, tetapi mari kita laksanakan. Itu yang dikatakan kerja yang betul ini, ataupun kerja yang optimum ini. Di Indonesia ada 3E. Yang pertama, efektif. Yang kedua, efficient. Dan yang ketiga, yang dikata etik, mematuhi etika. But efektif adalah kerja yang berkesan,
efisien, kerja yang kecekapan, cekap. Ini mematuhi ataupun memenuhi adab etik. Efektif ni buat kerja yang betul. Tetapi kerja yang betul, efektif mesti dibuat dengan efisien, iaitu dengan betul-betul. Ini yang penting ya. Yang ini yang dikatakan optimum. Yang ini yang dikatakan itqan. Dan inilah ciri orang yang bekerja daripada hati. Bila dia bekerja daripada hati, mesti dia laksanakan sepenuh hati dan dia laksanakan dengan cinta, dan apa saja yang kita buat dengan cinta mesti hasilnya terbaik. Boleh? Boleh faham ya? InsyaAllah. Jadi ini yang dikatakan 3E. Yang ini kerja-kerja yang betul, tetapi yang kerja yang betul tu dilaksanakan dengan betul-betul. Ya. Kita ada lagi ada lebih kurang 20 minit lagi untuk penerangan, dan saya boleh kalau dah nak mula soal boleh ajukan dalam ruangan chatting kita, insya-Allah ya. Baik, sekarang saya nak teruskan ya sampai pukul 11.30 kita buka pada soalan ni. Baik, kita tengok pada niat yang baik ni macam mana ya. Okey, tengok ni. Kerja dari hati ni penting ya. Niat tadi kalau hanya kerana pertama tadi yang saya kata yang tak tepat tadi apa? Kerja kerana apa? Untuk cari rezeki. Yang kedua untuk keluarga. 3 untuk masyarakat dan negara. Betul? Niat ni bukan tak baik. Baik. Tetapi tak betul-betul tepat. Yang tepatnya apabila kita kaitkan ketiga-tiganya kerana Allah. Bila kita kaitkan dengan Allah, baru ada nilai pahala. Mungkin ada orang kata, Ustaz ni simple lah Ustaz. Perbincangan kita ini tak ada apa-apa besar signifikan. Saya pernah satu ketika ya seorang ketua CEO ya di Putrajaya, umur dia dah hampir 50, dekat hampir 60 tahun ya dia bekerja. Dia kata, kenapalah baru sekarang saya dengar kerja ni boleh jadi ibadah dengan niat begini, dengan syarat-syarat yang begini. Kenapa saya kata? Kerana dulu saya bekerja Ustaz, ya saya bekerja ni betul-betul untuk cari makan tu, untuk secara keluarga je. Nanti bila balik, waktu nanti dekat-dekat maghrib, saya pergi kuliah, nanti kuliah maghrib ke ataupun sembahyang isyak berjemaah, saya rasa itu ibadah. Yang ini memang kerja cari makan. Sepanjang tahun saya fokus pada kerja, nanti hujung-hujung tahun saya ada duit sikit, saya kerjakan umrah. Saya rasa itulah ibadah saya Ustaz. Yang kerja-kerja ni kerja dunia saja. Yang umrah tadi itu. Hari ini baru saya dengar bahawa ya apabila kita bekerja juga, rupa-rupanya tempat kerja kita boleh jadi sejarah ibadah kita. Tempat kerja kita boleh jadi ladang pahala. Allah rasa beruntung sangat mendengar ni. Rasa beruntung juga. Jadi ini yang penting. Jadi supaya kita betul-betul perhalusi niat kita. Yang dikatakan bila kerja dari hati, artinya kita betul-betul kembali kepada hati kita, apakah ikhlas ataupun tidak kita bekerja. Dan ikhlas atau tidak, kita nak kaitkan dengan Allah atau tidak. Baik, sekarang kita tengok ya. Kalau kita bekerja semata-mata rezeki, kena keluarga, kena masyarakat dan negara, saya kata niat itu ya betul tetapi tidak berapa tepat. Untuk gambarkan apa kesan niat itu, cuba tengok ya. Ini saya gambarkan niat itu seperti mana sudut penerbangan. Ya, sudut penerbangan dalam apabila kita naik kapal terbang, pilot sekarang ni selepas peristiwa 9/11 mereka lebih-lebih berhati-hati ya. Sudut penerbangan katalah ni kita daripada satu kedudukan sini titik ni ya. Kita nak pergi ke sini. Katalah tempat ni X. Kita nak pergi ke sini ya. Sudut penerbangan telah ditentukan oleh pilot sebelum take off lagi. Sebelum kapal terbang tu berlepas lagi. Sudut penerbangan sudah ditentukan. Jadi artinya kalau ikut ini, kalau dia nak pergi X, dia mesti menegak macam ni. Nampaknya menegak macam ni. Okey. Tetapi katalah sekarang pilot sudah tersilap tau. Pilot sudah tersilap tak berapa tepat dia punya penentuan tu. Dia lari saja. Dia lari sikit je. Iaitu
lebih kurang 1 degree saja. 1 degree di atas landasan, di atas platform tak nampak sangat kesan dia. 1 degree saja. Tapi dia tersilap 1 degree dan apabila dia makin lama, dia makin terbang. Cuba kita tengok ya. Kesilapan di awal penerbangan walaupun 1 degree akan memberi impak yang besar di hujung penerbangan dan akhirnya dia tidak akan landing di X tetapi mungkin dia akan landing di tempat Y kerana dia ada hambatan angin di sini. Boleh faham maksud saya ya? Jadi ini yang berlaku. Kata saya pernah berbincang kali ini dengan pilot Mars dulu ya. Dia kata ada dalam 1 degree ni kalau terbangan 1 minit akan pergi 60 kilometer. 60 jauh makin jauh. Jadi kesilapan di sini akan memberi impak yang besar di hujung penerbangan. Okey, kita bukan nak belajar tentang ilmu penerbangan tetapi saya nak jadikan ini satu metafora kepada niat. Kalau niat yang betul tadi, tepat tadi, insya-Allah daripada awal dia akan pergi terus. Sampai. Tapi kalau niat yang salah tadi sedikit, tak disebut kerana Allah. Ya, mula-mula ya, dia niat kerana cari makan. Awalnya tak nampak cari makan betul awal-awal kerja. Tapi makin lama dia bekerja dalam organisasi, waktu tu asyik tak kena je. Dengan orang atas dia komplain, kawan sebelah dia bergaduh, orang bawah dia tindas. Mula-mula cari makan, bila dah lama-lama tukar jadi cari lawan. Sebab tu nak gaduh dia dalam organisasi. Betul? Bila niat tak betul. Ya? Okey, ada orang berniaga kerana keluarga tersayang, kerana isteri tersayang. Saya kata ini niat betul tapi tak tepat. Sama-sama buka payung. Ya? Dalam buka pasar malam, sama-sama berembun waktu malam, sama-sama berpanas. Ya, waktu siang, sama-sama. Lama-lama perniagaan daripada kecil makin besar. Kerana isteri ya. Lama-lama dah keluar buka kilang, dah makin jadi jutawan. Akhirnya terlupa. Dia nak tambah cawangan. Bukan cawangan perniagaan tapi isteri yang tersayang itu dipinggirkan. Ada orang lain itu. Sebab apa? Kerana isteri tak kuat dia boleh. Begitu juga anak-anak muda yang baru datang daripada Kuala Balah, Kelantan. Katalah mula-mula dia bekerja. Kerana apa? Kerana ayah. Kerana ini. Gaji yang pertama, subhanallah, tak ada usik. Masuk dalam sampul bagi hadiah kat mak. Itu dia belum kenal bangsa, dia belum kenal Lot 10 lagi. Ya, bila dah lama kenal, dia kenal seorang lelaki yang kononnya kekasihnya boleh melupakan dia kepada ibu dan ayahnya di kampung yang dulu dia pergi ke bandar untuk bekerja kerana ayah dan ibu. Sebab itu tidak tepat. Manusia boleh tersasar. Sebab tu kata peribahasa Melayu, ambil kata-kata ni, semakin tinggi pokok yang kita panjat, semakin kuat angin yang menggoyang. Semakin tinggi pokok yang kita panjat, temptation, godaan untuk kita tersasar tu makin kuat. Jadi perlu ada niat yang betul-betul pada awal tu. Jangan lari sikit pun. Kalau dia jalan macam ni, ya, mungkin dia tersasar juga. Kadang-kadang terlupa, manusia insan ya, pelupa. Tapi bila dengar kuliah macam ni, dia datang balik. Dia ingat balik. Kemudian tersasar balik. Kadang-kadang harta dah banyak, pangkat dah tak banyak ya. Tapi dengar balik pernyataan, dia datang balik. Sebab sesat di hujung jalan ataupun di tengah jalan, balik ke pangkal jalan kalau pangkal jalan kita tepat. Tetapi kalau pangkal jalan kita sudah tersasar, kita terjalan, terus dia tak akan kembali lagi kepada asal ya. Ini penting untuk kita jaga semua niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Baik. Ya, supaya kita terus walaupun ada ujian, misal kata ada krisis di dalam organisasi, ya, kadang-kadang dalam organisasi kita macam-macam berlaku. Waktu itu kadang-kadang kita mampu bertahan atas niat kita kerana Allah. Baik ya. Bila kita niatkan bekerja kita kerana Allah, bekerja dari hati, iaitu bekerja kerana Allah, maka lillahi ta'ala akan mengundang kepada billah. Billah ni bersama dengan Allah. Ini penting. Dalam hidup kita, kita perlu ya ada sandaran dalam kehidupan kita. Sebab dalam perjalanan kehidupan kita, dalam dunia profession kita atau career path kita, mesti ada macam-macam. Kita berdepan macam-macam kerana daripada kadang-kadang kita dapat bos yang tak baik, kadang-kadang kita dapat
kawan sebelah yang menikam orang bawahan yang sabotaj dan katalah kembali kepada persoalan yang saya nak ajukan ya. Katalah ya, baik. Semua dah bekerja kerana Allah. Fatah, Faizul, Winda, Hafizam, Hasnul dan semua yang hadir saya boleh dah baca tadi, Syariza ya. Semua dah bekerja kerana Allah. Baik. Bulan depan tak dibayar gaji. Ya, tak dibayar ganjaran macam mana? Saya nak tanya, datang kerja atau tidak? Ya, datang kerja atau tidak? Okay. Saya pernah tanya soalan ni kepada satu organisasi. You dah bekerja kerana Allah ya, dalam ceramah. Kalau saya katakan bulan depan tak payah ambil gaji macam mana? Boleh atau tidak? Diam. Tak ada jawapan. Bila saya kata kenapa diam? Tak ada jawapan. Kalau kata tidak Ustaz, kalau kata kami tak datang kerana tak dibayar gaji, baru dengar kerana Allah. Kalau kata ya pula, macam mana kami nak makan Ustaz? Kalau kerana Allah takkan kami tak boleh ambil gaji. Baik, sekarang ini persoalan yang saya ingin tegaskan ya. Ya, apakah bekerja kerana Allah menyebabkan kita tak payah dapat ataupun tak payah ambil ganjaran di sudut kewangan? Okay. Baik, sekarang ni saya nak tengok betul-betul ni satu persoalan yang betul-betul penting dalam masa 5 minit sebelum menjawab. Dalam hidup kita ada dua. Dalam hidup kita ada dua. Pertama yang dikatakan keperluan hidup. Keperluan hidup. Satu lagi yang dikatakan tujuan hidup. Ya, dalam hidup ada dua. Satu keperluan, satu tujuan. Apa dia keperluan hidup? Keperluan hidup ialah makan, minum, pakaian, kenderaan, rumah. Yang ini keperluan fizikal dan material kita yang kita dapat melalui duit RM ataupun gaji. Yang kedua, apa yang dikatakan tujuan hidup? Tujuan hidup tadi kita tengok dah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup adalah untuk ibadah kepada Allah. Jadi ada dua ya. Pertama, yang dikatakan keperluan hidup iaitu fizikal dan material, manakala tujuan hidup ibadah, yang ini spiritual kita. Yang ini hardware kita. Hardware. Ini hardware kita. HERT, hardware kita. Hati kita. Atau software. Ingat ya, ini HARD, ini HERT. Hardware. Baik Dalam hidup, mengikut Islam, kita tidak boleh memburu keperluan hidup dengan memikirkan tujuan hidup. Tak boleh kita buru dalam hidup ni,
hanya makan minum, pakaian, kenderaan, rumah, tak fikir tentang ibadah, dosa pahala, surah merdek, tak fikir tentang taat kepada Allah, Rasul dan sebagainya, tak fikir. Yang dia fikir hanya memburu kepuasan hidup, tak fikir dengan tentang tujuan hidup. Tak boleh. Ya. Sehingga ada orang, ya, dia begitu taksub ataupun obses dengan keperluan hidup, dia merasakan keperluan hidup inilah tujuan hidup dia. Ya. Dia merasakan keperluan hidup ni tujuan hidup dia. Waktu itu, apabila kita meletakkan keperluan hidup sebagai tujuan, minta maaf, kita bukan lagi hidup, tetapi kita sudah bertukar menjadi hidup-hidupan. Boleh faham? Hidup-hidupan. Artinya seperti haiwan dan tumbuhan. Kita tengok kalau kita tanya, kalau kita fikirkan seekor kambing keluar daripada kandang, kambing ni dia dalam aim dia ataupun dalam matlamat dia, rumput mana yang dia nak makan, daun mana yang dia nak ragut. Itu je kambing. Kambing tak pernah keluar daripada kandang, dia fikir hari ni nak jadi kambing baik ke kambing jahat. Dia tak fikir. Dia hanya fikir keperluan hidup. Dia tidak fikir tentang tujuan hidup. Jadi kalau manusia pun hanya fikir tentang keperluan hidup, tak fikir tentang tujuan hidup, maka dia bukan lagi hidup tetapi dia bertukar menjadi hidup-hidupan macam haiwan dan tumbuhan. Boleh faham maksud saya? Ini. Tetapi ramai manusia begini. Tak fikir. Dia fikir dalam kehidupannya, pagi cari makan. Lepas sarapan pagi, pergi kerja. Balik, tengok TV, kejap lagi, tidur, hiburan, tidur. Besok bangun lagi, makan lagi, pergi kerja lagi. Jadi itu saja. Dia hanya fikir keperluan hidup, dia tidak fikir tentang tujuan hidup. Baik, itu ya. Baik. Dalam Islam juga kita tidak boleh memburu tujuan hidup dengan meminggirkan keperluan hidup. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Sebab apa saya katakan, memburu tujuan dengan meminggirkan keperluan mana boleh. Contoh, kita nak solat, perlukan pakaian. Kita nak naik haji, perlukan duit. Kita nak bina baiti jannati, rumahku syurgaku dekat sini matlamat kita. Perlukan rumah, perlukan kenderaan. Jadi artinya dalam Islam kita tidak boleh memburu tujuan hidup dengan meminggirkan keperluan hidup. Jadi dah terjawab bahawa kerja atas dasar ibadah iaitu tujuan hidup kita tidak menghalang ataupun tidak menyebabkan kita boleh meminggirkan gaji kita. Dah jelas. Ini hardware kita. Ini software kita atau hardware kita. Jadi hanya ini umpama body kalau kereta ini body, yang ini engine. Mana boleh body bergerak tanpa enjin? Mana enjin boleh bergerak tanpa body? Dua-duanya memerlukan, betul? Hardware dengan software. Cuma di sini tengok sedikit apabila keperluan hidup dipenuhi, kita akan dapat namanya yang dikatakan senang. Ini kualiti harta kita ataupun fizikal kita, material kita, quality of our material. Manakala apabila tujuan hidup dipenuhi, baru kita dapat tenang. Ini tenang. Kalau ini, minta maaf ini quantity. Quantity material kita. Yang ini quality of our heart. Quality hati kita. Sekali lagi saya ulang Apabila kita dapat memenuhi makanan, pakaian, kenderaan, rumah, ini dikatakan quantity of our material. Quantity of our material. Tetapi hanya apabila kita beribadah kepada Allah dengan menjadikan kerja kita sebagai ibadah, baru kita akan dapat ketenangan. Tadi kesenangan yang ini adalah quality of our heart. Quality hati kita. Yang ini tenang, yang ini senang. Jadi, marilah kita bekerja di Kementerian Sumber Manusia ini bukan hanya untuk memenuhi keperluan hidup, tetapi jadikanlah dia sebagai satu ibadah dengan kaitkan dengan Allah supaya dia juga memenuhi tujuan hidup.
Dan akhirnya kita akan dapat ketenangan dan juga kesenangan daripada kerja kita. Ini penting. Supaya kita dah nampak dah bahawa tidak ada konflik ya antara bekerja kerana Allah ibadah dengan hak kita untuk mendapat gaji. Gaji itu adalah kesenangan, manakala keredaan Allah adalah ketenangan. Gaji itu adalah kuantiti harta kita, manakala ketenangan itu ialah kualiti jiwa kita atau hati kita. Baik, antara kedua-duanya apa hubung kaitnya? Dua-dua memang penting, tetapi ada yang lebih penting daripada yang lain. Pertanyaan saya, antara keperluan dengan tujuan, dua-dua penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada yang lain. Kesenangan dan ketenangan, dua-dua penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada yang lain. Saya buat contoh supaya nampak ya. Keperluan hidup, dengan betul-betul keperluan hidup umpama galah. Galah. Tahu ya galah ya, orang Melayu mesti tahu galah. Tujuan hidup umpama buah. Jangan kata galah tak penting. Kerana dengan galah kita kait buah. Jangan kata pakaian tak penting, rumah tak penting, kenderaan tak penting. Semua yang penting hanya ibadah tak. Nah ya. Ya. Yang ini umpama galah. Galah penting kerana dengan galah lah kita kait buah. Betul? Jadi kita tidak menafikan keperluan hidup. Tetapi saya nak tanya, akhirnya kita nak makan galah ke nak makan buah? Ya? Kita nak makan galah ke kita nak makan buah? Yang akhirnya tentulah yang kita nak makan ialah buah. Sebab itu tujuan hidup lebih penting daripada keperluan hidup. Ini ya, iaitu ketenangan ya, lebih penting daripada kesenangan. Tetapi kalau kita bekerja atas dasar ibadah, ketenangan dan kesenangan juga akan menjadi milik kita. Tetapi saya harap, ya kita berharap supaya jangan bekerja semata-mata untuk keperluan. Yang ini bukan bekerja dari hati. Kalau orang yang bekerja dari hati, dia bekerja atas dasar tujuan dan juga untuk memenuhi keperluannya. Dia asalnya, akhirnya dia dapat, dia kata hardware dan juga hardware. Ataupun ini hardware, yang ini software, insya-Allah. Ya. Ada pertanyaan apa-apa? Ya. Cuba tengok ni betul-betul sebelum saya padam. Ya. Sebentar lagi saya nak tengok untuk mengetahuinya. Ya. Keperluan dengan tujuan, saya buat contoh gini ya. Ini keperluan, ini tujuan ya. Ya, ini house. Rumah. Tujuan ni adalah rumah tangga. Ini home. Ada beza ya antara house dengan home. House dibina dengan kayu, dengan besi, dengan batu. Tetapi home dibina dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan kemesraan. Betul. Ya. Baik. House dibina dengan keperluan hidup. Tetapi rumah tangga, home, di mana hati kita ada di situ, dibina oleh tujuan hidup. Ya. Sebab itu, pastikan rumah kita jadi rumah tangga yang ada hati kita di situ. Kalau rumah kita besar sekalipun, besar. Master bedroom besar. Macam dulu rumah Michael Jackson ya. Kita tengok ya. 38 bilik tidur. Neverland. Ya. Subhanallah, besar sangat. Tetapi katalah ada bilik tidur yang besar sekalipun, tetapi hati antara suami dengan isteri dah ada masalah, tempat lapang jadi sempit. Kenapa sempit hati? Sebab house tak jadi home. Lapang jadi sempit. Tetapi katalah rumah kecil saja. Ambil kereta kecil, kereta Pro 2 kecil saja. Tetapi ada kasih sayang di antara mereka. Ada kasih sayang semua. Ya. Kalau boleh nak dekat. Ya. Kalau boleh duduk dalam kereta, nak dekat lagi. Kalau boleh gear pun buang supaya ni. Tempat sempit jadi lapang bila ada cinta. Sebab tu orang kata, tidak ada perjalanan yang panjang sekiranya kita lalui dengan orang yang tersayang.
Maksudnya apabila ada hati, subhanallah, segala-galanya dari sempit nampak lapang, susah jadi senang, gelap jadi terang. Sebab apa? Yang penting ialah soal hati. Ya, saya selalu dah katakan untuk kita nak satukan antara batu dengan batu kita gunakan simen. Kalau kita nak satukan antara kayu dengan kayu kita gunakan paku. Tapi kalau kita nak satukan dua hati, kita gunakan iman ataupun atas tujuan hidup. Hati tadi hanya dapat disatukan apabila sama-sama menjadikan Allah sebagai tujuan hidup ataupun menjadikan ibadah sebagai tujuan dalam berumah tangga. Dalam konteks ini Allah ataupun ibadah sebagai tujuan dalam kita bekerja, insya-Allah. Jadi saya dah janjikan tadi untuk kita buka soalan. Ada 20 minit lagi, insya-Allah 25 minit lagi. Kalau sekiranya ada soalan, sila nyatakan dalam ruangan chat, boleh ditulis, insya-Allah. Saya pause kejap ya. Ada pertanyaan? Silakan Puan Zuhar. Okey, ada pertanyaan ke daripada peserta kita semua? Okey, kalau tak ada saya tanyalah Ustaz Ustaz, kadang-kadang mungkin ada pekerja kita ni niat dah betul, integriti dah betul, tapi bila sampai di tempat kerja ada kawan mempengaruhi lah. Contohnya tak apalah ambil ni, kau dah kerja penat kan, sikit je, tak banyak, ambil upah lah kan. Jadi macam mana Ustaz nak kita nak maintainkan diri dalam situasi macam ni untuk terus kekal berintegriti? Ya. Niat ini kita tak tahu kita ikhlas atau tidak, kita tak tahu. Ya. Kerana ikhlas ini rahsia dalam rahsia Allah. Kita tidak tahu kita ikhlas ataupun tidak. Ketika saya bercakap menyampaikan ilmu, perkongsian ilmu pada pagi ini, dan ketika tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat mendengar, saya sendiri tak tahu saya ikhlas atau tidak. Kerana ikhlas adalah rahsia dalam rahsia Allah. Tuan-tuan dan puan-puan juga tak tahu apakah tuan-tuan dan puan-puan ikhlas dalam mendengar. Pun tuan-tuan tak tahu. Jadi kita sama-sama tak tahu kita ikhlas atau tidak kerana itu rahsia dalam rahsia Allah. Bukan sahaja kita tak tahu, malaikat pun tidak tahu. Malaikat hanya catat je, nampak amal baik itu. Sebab tu nanti ada orang yang digiring ke syurga kerana catatan amalnya banyak tetapi Allah tolak. Kerana apa? Dibuat bukan kerana Allah. Jadi ikhlas ni rahsia dalam rahsia Allah. Kalau kita sendiri tak tahu kita ikhlas atau tidak, apatah lagi kita nak tebak ataupun kita nak sangka hati orang lain. I tengok muka dia pun, gaya dia jalan, you tahu, dia punya body language, nampak betul dia tak ikhlas. Oh, tak boleh. Kalau diri kita sendiri kita tahu ikhlas atau tidak, kita tak tahu, apatah lagi dengan orang lain. Ini penting. Ya. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa ikhlas ini hanya Allah bagi kepada orang yang Allah sayang. Lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ikhlas ini kepada orang yang Allah sayang. Saya belum menjawab soalan, tapi saya nak elaborate sikit penerangan Kalau Allah bagi kita harta, belum tentu Allah sayang. Kerana harta juga Allah bagi kepada Qarun yang Allah benci. Kalau Allah bagi kita kuasa, naik pangkat lah hari ini, dapat jawatan baru lah dan sebagainya, belum tentu Allah sayang. Kerana Namrud dan juga Fir'aun dapat kuasa, belum tentu Allah sayang. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ikhlas, confirm Allah sayang. Kerana ikhlas itu dia ada 3 kekuatan, dia ada 3 kelebihan orang yang ikhlas. Sebab tu kena buru semua-semua. Yang dikatakan orang yang ikhlas ini, dia akan ada 3 kelebihan dalam hidupnya. Pertama, orang yang ikhlas, dia akan dapat sumber kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Sumber ketenangan dalam hidup. Sumber ketenangan dan kejayaan. Kerana apa? Orang ikhlas,
Dia dalam hidupnya, dia mudah buat keputusan dengan tepat dan cepat. Rupa-rupanya, dengar ya, hidup kita ialah seni membuat keputusan dengan tepat dan cepat. Dan kalau kita dapat buat keputusan dengan tepat dan cepat, kita akan berjaya dalam hidup. Tapi kalau kita buat keputusan tepat tapi lambat, ataupun tak tepat tapi cepat, kita akan gagal. Syaratnya ialah dapat buat keputusan dengan tepat dan cepat. Dan ikhlas akan memudahkan kita untuk membuat keputusan dengan tepat dan cepat. Kenapa? Ya, orang yang ikhlas hanya ada satu Tuhan saja dalam hidupnya. Sekali lagi saya tegaskan ya. Orang yang ikhlas hanya ada satu Tuhan saja dalam hidup. Maka apabila dia ada satu Tuhan saja dalam hidup, dia mudah buat keputusan. Contoh, saya buat contoh ya. Wanita-wanita, kaum wanita kita, kaum ibu kita, kakak-kakak dan adik-adik perempuan kita ni nak pergi ke tempat kerja. Bila nak pergi tempat kerja, kena buat keputusan memilih pakaian. Buka almari baju, ada 30 helai pakaian. Tengok macam mana orang yang tak ikhlas. Dia sukar membuat keputusan. Suka yang pertama, saya suka tapi suami tak sukalah baju ni. Tak boleh. Yang kedua, suami suka, saya pula tak suka, tak boleh. Yang ketiga, suami suka, saya suka, kawan-kawan tak suka, tak boleh. Yang keempat, suami suka, saya suka, kawan-kawan suka, bos pula tak suka, kan susah nak buat keputusan. Kenapa? Banyak tuhan-tuhan kecil dalam hidup kita. Sebab kita tak ikhlas. Tetapi kalau kita ikhlas, buka almari baju, tengok baju yang pertama tutup aurat, bersih, kita ambil je kerana Allah. Mudah buat keputusan. Kalau dalam hidup ni, kalau kita memburu cinta Allah, cinta makhluk akan datang. Sebab dalam hadis yang panjang, Rasulullah menegaskan bahawa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan beritahu kepada malaikat Jibril supaya beritahu penduduk bumi supaya mencintai orang itu. Jadi siapa yang memburu cinta Allah, insya-Allah dia akan dapat cinta suami, cinta yang lain-lain. Cinta isteri dan sebagainya. Tetapi kalau dia memburu cinta yang lain-lain ni, try to please everybody, dia cuba menyukakan hati semua orang, akhirnya semua orang tak suka. Saya pernah baca satu buku, ditanyakan kepada seorang berjaya, apa rahsia kejayaan kamu? Dia kata, saya tak tahu rahsia kejayaan, tapi saya tahu rahsia kegagalan. Apa dia rahsia kegagalan? Orang tanya kepada dia, cuba menyukakan hati semua orang. Sebab tuan-tuan kecil banyak, tak ikhlas. Nak ambil hati orang ni, nak ambil hati orang ni, nak ambil hati orang ni, akhirnya semua orang tak puas hati dengan dia. Cuba buat sepenuh hati kerana Allah. InsyaAllah. Sebab tu saya teringat apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi dia kata apa? Ya, masalah manusia dari dulu sampai sekarang bukan kerana tidak ada Tuhan. Tetapi kerana terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak Tuhan menyebabkan kecelaruan untuk membuat keputusan. Jadi orang yang ikhlas, bebas. Dia boleh buat keputusan dengan cepat dan tepat. Jadi sebab itu kalau dalam hidup ni kita selalu teragak-agak, kita selalu dalam dilema, kalau kita dalam satu konflik, cek balik hati kita. Apakah kita tulus kerana Allah. Kalau tulus kerana Allah, insya-Allah lurus jalan kita. Kalau jalan kita bengkok-bengkok, bengkok-bengkok, itu menunjukkan kita belum tulus lagi. Itu satu. Yang kedua, tadi sumber kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, orang yang ikhlas, dia dapat perisai kepada tipu daya syaitan. Perisai kepada tipu daya syaitan. Perisai artinya ada pelindung. Syaitan boleh tipu orang yang banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu boleh tertipu dengan syaitan. Orang yang banyak amal, begitu juga boleh tertipu dengan syaitan. Tetapi orang yang illa mukhlasun, dalam Quran kata orang yang ikhlas, insya-Allah tidak dapat ditipu oleh syaitan. Kita sukar untuk lawan syaitan ni, bukan senang. Syaitan ni musuh yang licik, musuh yang tidak pernah tidur. Yang menyebabkan nenda kita Siti Hawa alaihissalam dan datuk kita Nabi Adam alaihissalam terkeluar daripada syurga. Hasutan syaitan ni sampai sekarang ada lagi. Agak-agak macam mana pengalaman dia? Dia tahu kita, yang ini dia orang ini dia harta dia tak ni, tapi dengan wanita masuk lagi wanita. Orang ini pula dengan wanita tak masuk lagi harta. Yang ini harta dan wanita,
tak boleh digoda. Oh, dia dengan kuasa. Subhanallah, dia dah kenal semua. Syaitan boleh nampak kita, kita tak boleh nampak dia, betul tak? Dua peninju disuruh bertinju, satu tutup muka, satu buka mata. Satu tutup mata, satu buka mata. Tentulah yang buka mata boleh mengalahkan yang tutup mata. Jadi macam mana kita nak lawan syaitan? Ikhlas. InsyaAllah. Sebab itu, ya, kalau kita anggap syaitan ni supaya perumpamaan macam anjing yang sangat besar dan sangat garang, sangat ganas, kita nak lawan tak boleh. Ni Rottweiler ni barang besar, ya, ataupun bulldog, ganas, ya, kita tak boleh lawan. Bila kita dikejar, panggil tuan dia, insyaAllah tuan dia akan panggil anjing tu. Jadi begitulah, jangan kita lawan syaitan, tetapi kita kena akrab dengan tuan punya syaitan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ikhlas akan menyebabkan kita akrab dengan Allah. Sebab tu kita tak lawan syaitan tidak boleh. Dalam Al-Quran kata fasta'iz billah, dalam berlindung dengan Allah. Ini penting. Jadi ikhlas adalah perisai kepada tipu daya syaitan. Ini penting. Supaya kita betul-betul rasakan keikhlasan ini penting. Subhanallah, macam ditanya tadi, bila dia pergi ke office, mula dengar cerita dan sebagainya. Saya tegaskan, ya, ikhlas ni kita tak tahu kita ikhlas atau tidak. Tapi ada indikator yang boleh jadikan kita bermuhasabah. Kita ni tak ikhlas atau tidak. Nak tahu ikhlas betul susah, tetapi nak tahu tak ikhlas mudah. Sekali lagi saya tegaskan, ya. Kalau kita nak tahu kita ikhlas, sukar. Tapi kalau kita nak tahu kita tak ikhlas, agak mudah. Macam mana, ya? Dengar kata Sayyidina Ali. Orang yang tak ikhlas itu, ya, apabila dipuji, dia menambah amal. Apabila dikeji, dia mengurangkan amal. Bila dia bekerja di pejabat, orang kata, oh baguslah si fulan, dia gini, memang dia helpful, dia ni macam betul-betul cakap, oh dia pun tambah lagi kerja dia. Buat kerja dengan rajin, dengan bersemangat, dengan motivasi yang tinggi. Tiba-tiba ada orang kata, ini apa, Gipang apa, gila pangkat, apa SSB, sayang-sayang bos, macam-macam lah, pandai sindiwara. Ya, kemudian dalam kerja dia ni bukan apa sangat, hanya pandai kipas dengan tekan lift je. Oh, terdengar suara tu. Aku selama ni kerja betul-betul, orang kata pula macam ni, aku kurangkan amal. Apabila dikeji, kurang amal, dipuji menambah amal, itu tidak ikhlas. Orang yang ikhlas dipuji sama, dikeji pun sama. Dan penting, ya, orang yang ikhlas tidak takut dikatakan tidak ikhlas. Saya pernah jumpa seorang sahabat ustaz jugalah. Dia baru lagi, dia dah berceramah lah di masjid-masjid. Saya kata kat dia, dapat tak sikit untuk isi petrol, untuk ini. Saya tak ambil, ustaz. Saya takut nanti orang kata tak ikhlas. Saya tak ambil duit ni, saya takut orang kata tak ikhlas. Saya kata pada dia, kalau macam itulah pandangan, tunggu ubah. Ya? Kalau kita takut dikatakan tak ikhlas, kita tak ikhlas sebenarnya. Orang ikhlas tak takut dikatakan tak ikhlas. Artinya ambillah duit. Kalau tak ambil duit kerana takut tak ikhlas, duit pun tak dapat, ikhlas pun tak dapat. Ya? Jadi kita ni tak terkesan dengan puji dan keji, sama saja. Itu satu tanda. Yang kedua, orang yang ikhlas ni sama saja di belakang manusia dan di depan manusia. Ni. Ya, sama ada di behind the scene ataupun depan-depan on the stage, depan betul-betul di tengah, sama saja. Setengah kita lain. Kalau kita di depan orang, banyak sembahyang sunat kita. Belakang seorang-seorang, ringkas je sembahyang. Kalau depan bos, depan orang tengok kita, wah nampak kita betul-betul sungguh kerja. Tapi bila kita sendirian, kita tak begitu. Itu tanda tak ikhlas. Sebab itu yang dikatakan, apa yang saya katakan, saya tegaskan selalu ialah kita yang sebenar ialah ketika kita bersendirian. Kita yang sebenar ialah ketika kita bersendirian. Ketika kita bersendirian itulah kita tahu sebenarnya siapa kita yang sebenarnya. Betul tak diri kita ketika bersendirian. Kalau depan orang memang selalu orang bajet bagus, kontrol macho dan sebagainya. Jadi jangan dalam amalan kita, ya, dalam puasa jangan begitu, dengan solat jangan begitu, dengan kerja sebagai satu ibadah pun jangan begitu. Saya katakan begini ialah pernah satu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, sahabat ni dia vokal tau, dia macam dia tak ada sembunyi apa-apa, dia tanya rasa hati dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika aku beribadah, di samping aku ingin keredaan Allah, terselit dalam hatiku ingin juga penghargaan daripada manusia. Dia bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku beribadah ni sama ada dia buat baik ke, bersedekah ke, apa dalam konteks apa ya. Di samping dia mengharap keredaan Allah, memang dia mengharap keredaan Allah. Tapi pada masa yang sama, aku ingin juga penghargaan daripada manusia. Bagaimana kedudukan amalan aku itu diterima atau tidak? Rasulullah terdiam tau. Rasulullah tak dapat jawab. Akhirnya turun wahyu. Wahyu adalah surah-surah yang ayat-ayat terakhir dalam pada surah yang kita sunat baca. Ya, hari Jumaat, surah Al-Kahfi. Lebih kurang bunyinya ya begini ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah, naklah dia beramal soleh, tetapi dengan amalannya ketika dia beramal tu jangan yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia mensyirikkan ataupun menduakan Allah dalam ibadahnya. Maka waktu itu Rasulullah kata amalan itu tertolak. Walaupun dia mengharap keredaan Allah, tetapi pada masa yang sama dia mengharapkan penghargaan manusia, amalan itu tertolak. Jadi subhanallah, saya dah katakan, ya, paling penting ikhlas ini betul-betul kita usahakan. Ya, kita tak tahu kita ikhlas atau tidak, tetapi kita perlu usaha sungguh-sungguh supaya kita beribadah betul-betul kerana Allah. Contoh ya, saya katakan kebahagiaan kita letak pada ikhlas. Contoh gini ya, ni marker pen di tangan saya. Marker pen ini dibuat oleh pengeluarannya adalah untuk menulis. Selagi saya gunakan marker pen ini untuk menulis, marker pen ini dalam keadaan baik. Tapi katalah marker pen ini saya tidak gunakan untuk menulis. Sebaliknya saya gunakan untuk ketuk, cocok, saya lontarkan ke dinding dan sebagainya, apa akan jadi pada marker pen ini? Marker pen ini akan rosak. Marker pen ini akan rosak. Kerana apa? Kerana dia digunakan bukan dengan tujuan dia dibuat. Manusia begitu juga. Allah ciptakan kita manusia, hardware dan software, jasad dan rohani kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Sekiranya kita buat sesuatu yang berbeza dengan tujuan kita diciptakan, seperti mana pen, marker pen digunakan dengan bukan dengan tujuan dia diciptakan, maka pen yang akan rosak. Begitu juga manusia akan hancur, akan hilang nilainya, akan hilang harganya. Sebab itu bila marker pen rosak, kita tak letak di sini lagi, kita buang dalam tong sampah. Bila kita buang, kita bukan kata buang pen, tapi kita buang sampah. Begitu juga manusia akan gugur sifat-sifat insan ataupun sifat-sifat hamba Allah dan khalifahnya apabila tidak beribadah kepada Allah, dan dia akan memusnahkan dirinya. Jadi kalau orang yang tidak beribadah, dia bukan saja melawan Allah, tetapi dia melawan fitrah hatinya sendiri, dan orang ini tidak akan bahagia dalam hidup. Dan sebab itu apabila ditanya kepada Rasulullah apa itu dosa, Rasulullah kata dosa itu suatu yang meresahkan hati kamu. Jadi apabila kita tak jadi hamba Allah, kita akan meresahkan hati kita sendiri. Tidak akan ada kebahagiaan. Dan untuk ibadah kita diterima, perlu kepada sebab ikhlas. Kalau ibadah macam mana hebat, macam mana banyak sekalipun, tetapi tidak ada ikhlas, Allah tolak. Jadi rupa-rupanya, ibadah adalah syarat kebahagiaan dan ketenangan hati kita. Dan untuk ibadah tu diterima mesti ikhlas. Rupa-rupanya ikhlas adalah faktor kepada kejayaan dan ketenangan dalam hidup kita. Ini penting. Jadi artinya ikhlas ini bukan suatu nilai yang boleh kita kompromi. Mesti kita laksanakan sungguh-sungguh. Jadi ada pertanyaan lain ni? Silakan. Jadi kalau kawan-kawan tadi yang sebut tadi hingga terjejas, itu artinya tidak ikhlas lah. Sebab kalau ikhlas betul-betul kita akan kukuh dan teguh. Makna integriti dalam Dewan Bahasa ialah kukuh teguh. Orang yang integriti ada jati diri. Jati diri daripada pokok jati, kukuh teguh. Jadi kalau hati kita hati tisu, misal kata kalau datang mula-mula macam ikhlas, tapi ada orang kata gini, kata-kata macam mana, dengan pujian ke, dengan kejian ke, atau dengan hasutan ke, membawang ke dan sebagainya, kita jadi berubah, iaitu menunjukkan kita tidak ikhlas. Bukan ikhlas sungguh-sungguh Ustaz, tapi kena uji. Itu ikhlas tak sungguh lah. Kalau ikhlas yang sungguh-sungguh, insyaAllah dia kukuh dan teguh, insyaAllah, daripada godaan. Baik.
Saya kembalikan kepada Puan. Ya, Okey, terima kasih Ustaz. Saya rasa kita dah banyaklah memperoleh apa yang daripada perkongsian Ustaz ni, dan apa yang saya dapat simpulkan, untuk bekerja daripada hati ni kita perlu ada 3 perkara lah. Yang pertama, kita kena sedar bukan tahu sahaja, sedar bahawa bekerja itu adalah ibadah. Yang kedua, niat bekerja untuk kerana Allah, dan bab kata Ustaz kena perlu ikhlas. Nah, ikhlas tu kalau boleh saya tambah, dia macam semut hitam berada di atas batu yang warna hitam dan di malam yang gelap, dan kita tak sukar untuk melihatnya, tapi dia wujud, dia ada. Dan yang ketiga, kita perlu jadi pekerja yang high tech dan high touch, iaitu high kompetensi dan high integrity. Yalah, yang optimum, yang itqan, Ya, itqan, insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa banyak yang kita dah suntikan rohani lah yang kita dapat daripada Ustaz pada hari ini, dan diharapkan semua warga KSM dapat manfaat daripada perkongsian hari ini untuk menjadikan kita sebagai pekerja yang bekerja daripada hati, insya-Allah. Okey, jadi saya bagi pihak Kementerian Sumber Manusia mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Ustaz untuk berkongsi pada hari ini, di atas masa dan juga ilmu yang Ustaz sampaikan. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain lampangan. Insya-Allah. Kepada semua peserta, mohon untuk isi borang penilaian untuk membolehkan tuan-tuan dan puan menerima sijil penyertaan khususlah. Okey, untuk itu akhirlah kita punya program pada hari ini. Peserta semua kami mengucapkan ribuan terima kasih juga, dan kita berjumpa pada hari Isnin nanti untuk slot yang kedua, insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Assalamualaikum.